Hai, welcome to Cikgu Intan channel lagi. Okay, so hari ni macam biasa Cikgu Intan nak share tentang eksperimen. Okay, eksperimen daripada rumah. Jadi, apa eksperimen yang kita nak buat hari ni? Nampak tak ni apa yang saya tengah pegang? Apa yang berada di tepi saya? Boleh agak tak apa eksperimen yang saya nak lakukan hari ni? So, saya bagi tahu dulu tujuan eksperimen kita. Tujuan eksperimen kita hari ini adalah untuk menentukan hal laju dan juga pecutan sesuatu objek menggunakan jangka masa detik. Jangka masa detik tu ada kat makmal kan? Jadi saya tak ada jangka masa detik. Apa yang saya perlu buat ya? Jadi sebelum kita buat eksperimen, kita lihat dulu apa dia bahan dan radas yang kita perlukan. Memandangkan eksperimen kita kali ini kita buat di rumah, jadi saya tak ada bahan radas seperti di makmal. Okey, jadi saya gunakan apa sahaja yang ada di rumah saya. Untuk menggantikan bongkah kayu, saya menggunakan ni, buku. Okey, buku. Okey, untuk menggantikan jangka masa detik tu saya menggunakan permanent marker. Untuk menggantikan pita detik, saya menggunakan kertas A4 yang disambung-sambung. Untuk menggantikan troli, saya menggunakan kereta mainan anak saya. Dan juga untuk menggantikan landasan, saya menggunakan papan plywood yang ada di rumah saya. Okey? Jadi, bagi saya set up dulu bahan dan radas. Let's check it out. Kita pergi pada prosedur eksperimen. Okey, seperti mana dalam gambar rajah eksperimen tadi, inilah yang saya dah buat. Saya dah bina landasan menggunakan ketinggian satu ketinggian yang kita rasa sesuai. Okey, kemudian dari segi pemilihan troli, okey, saya nak ingatkan troli ni kita kena pilih yang tayar dia smooth macam ni. Sebenarnya saya dah try banyak kereta mainan anak saya, tapi yang buruk ni yang saya gunakan sebabnya tayar dia smooth. So pergerakan itu tak akan terganggu. Okey. Dan sebelum kita jalankan eksperimen, pastikan pita detik kita tadi ni melekat pada kenderaan supaya kita dapat lihat bagaimana pergerakan dia berdasarkan pergerakan troli. Okey, jadi untuk yang pertama saya akan test dengan lori yang ni dulu saya akan test. Sebenarnya kita nak pakai satu je, tapi saya nak tunjuk beza lah dekat sini. Okey. Okey, memandangkan saya tak ada jangka masa detik, jadi saya yang kena jadi jangka masa detik dekat sini. So, saya akan gerakkan mengikut masa yang tetap lah. Sela masa yang tetap. Okey, jadi saya akan mulakan ya. Saya akan macam ni Kalau tak bergerak, dia akan setempat. Situasi yang sebenar, kita menggunakan jangka masa detik yang ada dekat kita punya makmal sains, kita akan dapat lebih kurang macam ni. Okey, so pergerakan troli tersebut bergantung kepada jarak yang dilalui dalam satu sela masa yang sama. Satu titik tu adalah beza dia 0.02 saat. Okey, jadi beza untuk satu detik tu adalah 0.02 saat. Okey, saya akan tunjuk semula, sepatutnya dia akan dapat macam ni lah. Okey, tapi kita faham dah eksperimen yang kita buat sendiri macam ni tak cukup alat, so sepatutnya macam gini. Okey, yang daripada mulanya kita dapat lihat dia macam dekat-dekat, itu maksudnya dia tak bergerak. Dan dia akan semakin laju, semakin jauh sampai dah semakin jauh bila dia dah accelerate. And then last baru dia akan tak balik sebab kita dah tak bergerak. Okey. Okey, kita pergi pada troli yang kedua. Okey, yang ni saya nak kamera tunjuk sahaja. So sepatutnya macam ni saya akan tunjukkan. Okey, dia akan bergerak pada titik yang sama. Bergerak pada sela masa yang sama. So bila objek tu bergerak semakin Okey, dia akan bergerak. Dia akan setempat je benda ni. Makin dia laju, makin jauh jarak dia. So kadang-kadang saya dulu zaman saya sekolah, saya tak berapa faham sebab mungkin cikgu tu tak explain perbezaan yang ni. So saya rasa macam aku kena hafal je jauh, maksudnya dia ni. Okey, sebenarnya bila dia makin laju, jarak yang dilalui dalam satu sela masa tu adalah makin jauh. Macam ni. Bila dia perlahan, dalam satu masa tu dia akan makin dekat. Contoh macam kita nak pergi satu tempat lah, daripada satu tempat ke satu tempat. Kalau masa yang kita ambil tu sedikit, maksudnya kita bergerak dengan laju. Tapi kalau masa yang kita ambil tu lebih lama, maksudnya kita bergerak dengan kelajuan yang perlahan. Macam tu, pada jarak yang sama lah. Okey?
Okey, selepas kita selesai melancarkan troli kita tadi, prosedur yang seterusnya kita akan potong kepada beberapa pita detik. Okey, potong macam mana? Kita kira 11 titik, kemudian kita gunting. Okey, saya nak share macam mana cara kita nak mengukur ataupun kita nak menggunting jangka masa pita detik tadi. Okey, kalau kamu dapat lihat di sini ada 3 pita detik yang saya dah guntingkan, okey, mengikut 10 dot yang saya cakap, 10 detik masa tadi, dengan cara kita ambil 11 titik. Okey, macam ni. Dapat lihat dalam graf, panjang pita detik semakin jauh. Okey, jadi panjang pita detik yang semakin jauh ni menunjukkan sebenarnya jarak yang dilalui pada satu sela masa tu semakin jauh. Okey, jadi ini menunjukkan pecutan yang berlaku pada troli tersebut. Okey, tapi untuk saya, okey, untuk yang saya buat eksperimen ni bukanlah jarak dia 0.2. So, kita guna dekat dalam eksperimen di makmal tu, perbezaan detik dia adalah 0.02. Sangat laju dia punya pergerakan pita detik tersebut, sangat laju. Tapi untuk yang saya tadi lebih kurang dalam setengah saat je saya buat. Macam tu, okey. Jadi untuk dapatkan yang lebih accurate, kita perlu pakai landasan yang lebih tijang ataupun kita gunakan jangka masa detik yang kita gunakan dalam eksperimen di makmal tu. Tapi kita faham, memandangkan di PKP ni, ini saja cara yang saya boleh sampaikan supaya anak-anak semua faham apa yang saya maksudkan. Okey? Jadi daripada sini kita dapat menentukan hal laju dan pecutan sesuatu objek tu. Okey? Jadi dalam banyak-banyak yang kita dapat tadi, kita dah gunting, kita akan susun dia dalam graf. Okey, seperti ini. Okey, kita akan susun dia dalam graf seperti ini dan kita akan dapat lihat peningkatan jarak yang dilalui oleh pita tersebut. Okey, jadi bila peningkatan tu berlaku semakin tinggi, itu menunjukkan jarak yang dilalui semakin banyak dalam sela masa tersebut, dan ini menunjukkan ia mengalami peningkatan hal laju. Jadi semakin meningkat hal laju ni maksudnya akan berlakulah pecutan. So adanya pecutan bagi kenderaan tersebut. Semakin dia menghampiri kawasan bawah, semakin dia bergerak laju, maksudnya nilai pecutan semakin tinggi. Okey, boleh faham? Jadi kita akan buat pengiraannya menggunakan rumus yang telah diberilah seperti yang kita dah belajar. Untuk mengira hal laju equal to D per T. Iaitu hal laju adalah sesaran per dengan masa. Okey, dia sama macam jarak, cuma dia adalah jarak lurus, jarak terpendek. Manakala untuk pecutan, A sama dengan V minus U per T. A sama dengan pecutan, V final velocity, and then U initial velocity. So hal laju akhir tolak hal laju awal per dengan selang masa tersebut. So kita akan dapatlah nilai pecutan. Di akhir eksperimen, kita akan dapat menentukan hal laju bagi objek tersebut dan juga dapat menentukan pecutan bagi objek tersebut. Jadi tercapailah objektif kita ataupun tujuan kita, iaitu untuk menentukan hal laju dan juga pecutan bagi sesuatu objek menggunakan pita masa detik, iaitu jangka masa detik. Okey, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Cikgu Intan Channel, dan share video ni. Semoga bermanfaat.